Dr. Rozaimi kaki bohong. Saya tak tahu saya bohong apa, tuan-tuan. Dia kata telah muncul Albani kedua di bumi Malaysia. Albani kedua. Ni kadang-kadang bila masuk bulan Sya'ban, bila masuk bulan Rejab, ada orang bagi zikir-zikir khas sempena bulan Rejab, diijazahkan oleh ulama' fulan bin fulan. Kita kata daripada mana dia ambil? Daripada dia sendiri, dia yang reka. Ini bukan warisan Nabi. Warisan adalah satu benda yang Nabi tinggal pada kita. Kalau dia buat satu benda, dia kata ini dia punya. Ambil zikir bulan Rejab, tolong amal 100,000 kali. Kita tanya, mana sumber? Tak ada, syekh saya yang reka. Yang ni bukan waris Nabi. Kerana dia tak ambil daripada Nabi. Warisan Nabi ialah sesuatu yang Nabi tinggalkan untuk kita sampaikan kepada umat. Baru nama sifat ahli sunnah, iaitu berada di atas sunnah, mewariskan perkara yang sunnah. Baik. Dan yang seterusnya, metodologi orang jahiliyah, mereka menggunakan kekerasan apabila kalah berhujah. Ini satu hal juga. Bila dah kalah hujah, mereka akan gunakan kuasa. Bila dah kalah hujah, mereka akan gunakan segala apa yang mereka ada untuk sekat. Tengok kata kaum Nuh, la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Nabi Nuh berdialog dengan kaum dia. Akhirnya kaum dia tak boleh nak lawan hujah dia. Apa kaum dia kata? La in lam tantahi ya Nuh, jika kau tak berhenti daripada dakwah ini wahai Nuh, latakunanna minal marjumin, kamu akan berada di kalangan sama-sama dengan orang yang direjam. Kami akan rejam kamu wahai Nuh. Kami akan gunakan kuasa yang kami ada untuk halang kamu, untuk bunuh kamu. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita berdialog, kita bukan tak berdialog. Kita berbahas, kita bukan tak berbahas. Kita gunakan hujah-hujah, bahkan kebanyakan hujah yang kita guna ni nak lawan bid'ah ni, kebanyakan hujah yang kita guna ni kita ambil daripada mazhab Syafi'i. Kita ambil daripada mazhab Syafi'i, yang mana orang Melayu kata mereka mazhab Syafi'i pun tak boleh terima juga. Tapi bila mereka tidak boleh menjawab hujah kita, tak boleh nak jawab apa yang kita lontarkan kepada mereka, mereka guna kuasa. Mereka sekat kita. Mereka tidak beri tauliah pada kita. Sedangkan ruang untuk berdialog dan berbahas tu ada. Ini yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian mereka menggunakan label. Nabi kena label orang gila. Nabi kena label tukang sihir. Dia paling mudah dalam Malaysia ni label apa? Wahabi. Tengok label Wahabi tak jalan, tapi mereka gunakan pula label teroris. Saya cuba dikaitkan dengan teroris, sedangkan kita jelas pendirian kita tak boleh buat keganasan ni. Hadis Nabi jelas suruh taat kepada pemerintah Muslim, jangan keluar. Ada orang nak jadi ekstremis, nak jadi teroris, itu dia punya pasal. Tapi kita mengajar orang dalam Islam ni, manhaj kena bagi betul, tapi berbeza di lapangan tu benda biasa. Bak kunut tak kunut, ini bukan masalah sesat tak sesat, ni masalah khilaf muktabar.
kerana ada dalil yang berbeza-beza. Cuma negeri ni dia pilih untuk tidak berkunut, dan itulah pandangan majoriti para ulama. Itu pandangan majoriti. Bismillah slow ke bismillah kuat, benda ni benda khilaf muktabar. Dan pandangan yang kata bismillah slow ni adalah pandangan majoriti ulama. Kita jangan rasa bila orang kata baca bismillah slow, ish, pelik ingat pada orang. Tak. Tuan-tuan pergi, kalau tuan-tuan keluar negara, kebanyakan bismillah slow. Tapi sekarang ni dah kurang dah orang kata bismillah slow ni simptom Wahabi. Dulu ada seorang ustaz mengajar, tuan-tuan. Dia kata nak tahu Wahabi tak Wahabi, bismillah dia tak dengar. Itu Imam Wahabi tu. Saya pernah kena solat kat Ipoh lepas kuliah. Saya ditolak jadi imam. Saya baca bismillah slow sebab saya pegang yang tu. Itu pandangan majoriti. 3 mazhab pegang yang tu. Sehingga ke Imam Bukhari pun mazhab yang tu. Syafi'i dia kata bismillah kuat. Bukanlah saya nak kata Imam Syafi'i sesat, tapi saya pegang pendapat majoriti dalam masalah ni. Saya baca bismillah slow lepas pada solat tu, lepas isyak. Terus imam tua mari, dia jerit kat luar masjid. Dia kata, siapa panggil Imam Wahabi ni datang? Mereka tuduh kita, kononnya kita tak boleh terima perbezaan pandangan. Sedangkan kita terima. Orang yang belajar dengan saya akan gunakan maklumat yang saya ada, ilmu setakat mampu yang saya ada untuk kata jangan kita sesatkan selagi mana mazhab betul-betul khilaf. Ikut selagi mana masalah itu masalah khilaf yang muktabar. Jangan keluar. Jangan mufaraqah. Tapi bila kita pegang satu mazhab yang dia tak pernah dengar, kadang-kadang dia yang kata kita sesat, lepas tu dia kata kita ekstremis, dia kata kita teroris. Sedangkan saya punya kuliah, tuan-tuan, saya tak pernah kafir ke orang. Label adalah satu cara yang digunakan untuk menutup mulut-mulut orang supaya mendengar daripada kita. Orang buat saya poster untuk saya. Dia ambil gambar saya yang handsome sikit tu. Dia letak kat situ, Dr. Rozaimi Al-Kazzab. Dr. Rozaimi kaki bohong. Saya tak tahu saya bohong apa, tuan-tuan. Dia kata telah muncul Albani kedua di bumi Malaysia. Albani kedua. Sedangkan saya masa menilai hadis, jarang sangat saya ambil daripada Albani. Sehingga kawan-kawan saya yang belajar dengan saya pun ada sebahagian yang tanya, kenapa doktor jarang ambil daripada Albani? Saya kata saya bukanlah satu orang yang sangat berminat dengan Albani ni. Saya ambil lah kadang-kadang apa benda yang dia penilaian dia, tapi ada juga penilaian dia yang saya tak setuju. Sampai ada orang tuduh saya anti Albani. Sebab banyak penilaian saya yang kadang-kadang, sebahagian lah, penilaian saya tak sama dengan Albani kan. Tapi orang yang benci saya, dia kata Albani kedua. Sedangkan tuan-tuan bacalah tulisan saya di Facebook ke, di blog ke. Bila saya menilai hadis, sebenarnya bukan saya yang nilai. Saya cuma bagi tahu je. Hadis palsu terutamanya, bila saya nilai hadis tu palsu, sebenarnya bukan saya yang nilai. Contohlah macam hadis malaikat maut tengok kita 70 kali sehari tu. Yang kata palsu, perawi tu yang kata dia pemalsu hadis, Ibrahim bin Hudbah tu, yang kata dia pemalsu hadis adalah Yahya bin Ma'in, ulama hadis besar, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bagi laluan pada ada yang terlibat ke tak ada kan? Bila saya menilai hadis, sebenarnya bukan saya yang nilai. Yang kata Ibrahim bin Hudbah tu pemalsu hadis adalah Yahya bin Ma'in, sahabat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kata dia adalah pemalsu hadis adalah Ibn Hibban, adalah Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi adalah ulama hadis besar, kurun ketiga hijrah. Sebenarnya bukan saya yang nilai, saya cuma bagi tahu saja.